Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin amma ba'd. Jadi alhamdulillah pagi ini kita masih lagi dapat bersama dalam sesi kelas aura positif dalam Aquamed Health Sembilan Berhad. Jadi bersama saya Syarif bin Pengki. Okey, kelas harian kita sentiasa akan buat teruskan lagi dan lagi supaya sentiasa ada hubungan lah atau hubungan sesama kita, ada ilmu-ilmu yang baru yang akan dikongsikan, yang akan disampaikan sama ada oleh saya sendiri ataupun speaker-speaker jemputan saya ataupun tim-tim kita yang mana telah lama berkecimpung dalam dunia networking dan telah mendapatkan pengalaman yang begitu banyak, mendapatkan kejayaan, kegagalan. Jadi kita belajar daripada mereka. Orang yang bijak ni dia belajar daripada kegagalan orang lain. Jadi dia tidak melakukan kesilapan yang sama yang telah dibuat. Okey, jadi pagi ini kita akan kongsikan tentang bacaan ayat-ayat munjiat daripada kitab kecil Manzil. Jadi sama-sama kita baca dan hayati makna dia. Munjiat ni adalah himpunan daripada 7 ayat Al-Quran yang dinamakan munjiat ini telah dibuktikan daripada pengalaman Ibn Sirin rahmatullahi alaih sebagai ayat-ayat penyelamat dari berbagai kesusahan dan juga kesulitan. Mana kita hari ini kita sedia maklum, masing-masing sedia maklum tentang diri masing-masing, tentang kesusahan, kesulitan, masalah. Di kalangan kita ada yang menghadapi masalah dari segi hutang, keluarga, masalah anak-anak. Jadi setiap orang diuji mengikut kadar masing-masing. Tapi kita perlulah berusaha berikhtiar untuk keluar daripada segala masalah-masalah ni. Jadi bacaan ayat-ayat munjiat ni adalah pilihan-pilihan ayat-ayat yang telah disarankan oleh ulama kita. Dalam kehidupan kita ni adanya keberkatan, adanya bantuan, adanya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sama-sama boleh ikut saya baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah jua orang-orang mukmin bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jika Allah menimpa sesuatu mudarat pada kamu, maka tidak ada yang dapat menghalangnya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki bagimu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menghalang limpah kurnianya. Dia memberi kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Ghafur yang pengampun dan Maha Rahim yang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di bumi melainkan Allah jua yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semua yang ditulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim.
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Dengan nama Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku bertawakal pada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiada ada suatu makhluk di bumi, melainkan Dialah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus, yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. وكأي من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, mengurus rezekinya sendiri. Allah jua yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Dengan nama Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa jua rahmat yang dianugerah Allah kepada manusia, maka tidak ada siapa pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada siapa yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkan kepada aku apa yang kamu seru selain Allah itu. Jika Allah hendak memberi mudarat pada daku, apakah bahala-bahala kamu itu dapat menghalang mudarat itu? Atau jika Allah hendak beri rahmat padaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kepadanya bertawakal orang-orang yang berserah diri. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita baca 7 ayat tentang penyerahan diri kita kepada Allah, tentang apa yang berlaku dalam kehidupan kita, tentang rezeki kita, tentang diri kita, tentang tawakal kita kepada Allah SWT. Dalam hadis Qudsi menyebutkan bahawa Allah bertindak sebagaimana sangkaan hamba dia. Aku bertindak sebagaimana sangkaan hamba-Ku kepadaku, Allah kata. Aku bertindak sebagaimana sangkaan hamba-Ku kepadaku. Jadi kita kena bersangka baik dengan Allah. Kita kena sangka baik dengan Allah. Memang kehidupan kita ni penuh dengan ujian, penuh dengan masalah. Ini adalah ujian untuk kita kembali pada Allah, untuk kita tawajuh pada Allah, untuk kita fokus pada Allah Ta'ala. Bila kita ada masalah, sebenarnya itu masa tu Allah sayang kita. Mungkin kita dah lupa Allah, mungkin kita dah lalai, mungkin kita dah buat benda yang Allah tidak suka, sehingga Allah menimpakan ujian pada kita supaya kita kembali bertaubat pada Dia, supaya kita kembali rujuk pada Dia, supaya kita kembali mengadu pada Dia. Sebab memang hari-hari kita dah minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku sembah, kepadamu aku mohon pertolongan. Dan Allah Ta'ala sendiri pun beritahu, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi Allah SWT hidupkan kita dalam kehidupan dunia ni dengan penuh asbab. Darul asbab. Allah Ta'ala adakan asbab-asbab ni supaya kita mengenal Allah. Bukan kita ni kenal kepada makhluk. Supaya kita ni kenal Allah. Jadi hari ni kita tak faham sebenarnya apa Allah mahu daripada kita.
Contoh saya bagi contoh. Satu orang dia 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 apa? Dia ambil kayu, ada. Dia lontar kepada anjing. Ada, dia ambil kayu, dia lontar pada anjing. Dia kena kepala anjing. Anjing pun marah kayu tu. Tak. Anjing marah kayu. Tak. Ha. Sebab apa dia tak faham. Bukan kayu tu yang masalah sebenarnya. Orang tu lontar kayu tu. Alah. Mungkin sebab anjing tu buat salah, dia kencing merata ke, dia mengganggu ketenteraman ke, jadi dia lontar kayu pada anjing. Tak. Sepatutnya anjing tu tengok pada orang yang lontar lah. Alah, apa dia lontar kayu pada aku. Tapi sebab anjing ni dia tak faham. Alah, jadi dia marah pada kayu. Dia menyalak pada aku. Au, 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 au. Padahal kalau dia boleh berfikir apa aku kena pukul, oh, rupanya orang tak suka. Alah. Ataupun satu orang pekerja, dia bos dia nak panggil dia. Alah, bos dia duduk tingkat atas. Bos dia duduk tingkat atas bangunan. Tengah buat kerja kontrak macam tu. Jadi, bos dia nak panggil pekerja kat bawah tu, tingkat bawah tu. Dia tak tahu nak ambil apa, dia ambil duit shilling. Dia ambil 50 sen, dia lontar atas kepala pekerja dia. Dia nak panggil sebenarnya. Sebab panggil mulut tak dengar. Jadi dia lontar duit shilling, 50 sen dia lontar. Kena atas kepala. Jadi pekerja ni tengok, oh, rezeki aku ini 50 sen. Alhamdulillah, rezeki aku alhamdulillah. Dia masuk poket. Bos kata, ni tak menyahut lagi nak ambil duit lagi 50 sen lontar. Kena atas kepala lagi. Dia pun tengok, alhamdulillah rezeki aku, alhamdulillah rezeki aku. Alah, bos kata, tak jadi macam ni. Alah, dia pun ambil batu. Yalah batu. Dia lontar batu, pop, kena atas kepala, baru dia berpaling. Siapa lontar batu? Oh, bos panggil aku punya. Alah, bila dia dapat rezeki, dia syukur, dia berterima kasih, alhamdulillah. Tapi dia bukan berterima kasih pada pemberi. Dia rasa seronok dapat benda. Seronok dapat rezeki. Sedangkan orang nak panggil dia betul, Allah Ta'ala bagi kita rezeki ni supaya kita ingat Allah. Supaya kita pandang pemberi rezeki. Bukan kita pandang kata aku hebat, aku pandai cari duit, aku pandai berniaga. Bukan. Allah bagi duit, bagi harta, bagi rezeki, bagi anak, bagi rumah. Supaya kita kembali pada Allah. Sebab memang kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang pada Allah, kita kembali pada Allah. Dan semua apa yang kita buat ni kita kena kembalikan pada Allah SWT. Supaya dalam hati kita ni tidak ada selain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Hanya Allah saja dalam hati. Sebab tu kita kena usaha supaya apa yang kita buat, apa yang kita dapat, semua kita kembali pada Allah. Kita ni tidak ada apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kita hanya buat sahaja. Jadi bila orang kena lontar duit ciling, dia tak pandang atas. Dia pandang duit. Alah. Tapi bila kena batu, baru dia paling. Oh, bos panggil aku. Biar kita bila diberi ujian senang, kita kadang-kadang lupa. Kita kadang lupa sebab kita lalai dengan apa yang diberi. Tapi bila kita diberi ujian susah, ujian sakit, barulah, Ya Allah, Ya Allah, tolong hamba-Mu, Ya Allah. Bila kita dalam kesempitan, kesusahan, barulah, Ya Allah, tolong hamba-Mu, Ya Allah. Dan ada satu kisah. Ada dua orang. Dua jenis manusia. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Orang yang kufur pada Allah. Satu orang yang beriman, yang taat, yang soleh. Yang sepenuh masanya taat perintah Allah. Dua-dua ni pergi mancing ikan. Dua-dua pergi memancing ikan. Jadi nelayan tangkap ikan. Jadi yang kufur pada Allah ni, yang tidak beriman pada Allah ni, setiap kali dia mancing, memang dia akan dapat banyak ikan. Dia akan dapat banyak ikan. Ikan merah, ikan tenggiri, ikan kerapu, semua ikan sedap-sedapnya. Lepas tu bila yang soleh ni, yang beriman ni pergi tangkap ikan, tak dapat ikan. Dapat ikan kecil-kecil. Tak cukup untuk dia jual, tak cukup untuk dia buat makan, tak cukup. Tapi sebelum dia pergi mancing, dia akan solah dulu. Dia akan minta dulu dengan Allah. Tapi Allah akan bagi cukup-cukup. Kadang-kadang 2-3 ekor untuk dia makan dengan keluarga dia lah, anak bini dia. Tapi untuk jual, untuk keperluan seharian dia tak cukup.
Setiap hari dia pergi mancing, dia pergi tangkap ikan. Yang kufur pada Allah ni dapat banyak, dapat penuh bot dia. Tapi yang beriman ni, yang soleh ni, yang taat pada Allah ni, Allah sekat. Allah sekat rezeki dia. Allah sekat dulu. Sehingga kan malaikat tanya, ya Allah, kenapa yang kau bagi banyak nikmat pada dia? Sedangkan yang hamba-Mu ini, ya Allah, hamba-Mu ini ada tanggungjawab, dia tak pernah derhaka padamu, ya Allah. Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada keluarga yang perlu disara. Kenapa kau sekat rezeki dia, ya Allah? Dia tanya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, Allah tunjukkan tempat dia di akhirat, di syurga. Orang yang soleh ni, kesudahan dia, atas kesabaran dia, atas kesusahan yang dihadapi, dan dia sabar, dia tawajuh pada Allah, dia mengadu pada Allah, dia minta pada Allah, Allah tunjukkan nikmat yang Allah telah sediakan untuk dia ke akhirat. Allah telah tunjukkan, tuan-tuan. Maka malaikat itu patutlah. Patutlah. Maknanya padanlah, kita kata. Padanlah susah dia atas dunia sementara sekejap ni. Dengan nikmat Allah bagi ke akhirat. Tapi untuk orang tidak beriman ni, Allah bagi nikmat pada dia ni, tapi tengok tempat dia ke akhirat, sebab dia kufur pada Allah, azab yang syadid, azab yang keras. Kerana derhaka pada Allah Ta'ala, Allah sediakan tempat yang azab. Jadi bila mereka tengok tempat tu sangat azab, tidak ada nikmat, walaupun sekelip mata pun tak ada nikmat, jadi padanlah dia dapat nikmat atas dunia sementara. Jadi kita jangan jealous, kita jangan cemburu, kita jangan dengki, dan jangan kita rasa putus asa, jangan kita rasa susah hati dengan apa qada yang Allah bagi pada kita. Mesti ada hikmah di sebalik kejadian yang berlaku. Mesti ada kejadian. Sebab Allah tak buat satu benda itu sia-sia. Allah akan buat dengan kebijaksanaan dia, keadilan dia, kerahiman dia. Jadi kita sebagai hamba mestilah bersangka baik sentiasa dengan Allah Ta'ala. Sentiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba cuma menjalani kehidupan taat sahaja. Jadi Alhamdulillah, kami dalam Aura, dalam Akademi Usahawan Rizki Walid ni, kami sama-sama berusaha memperkenalkan produk-produk daripada Aquamec, produk-produk kesihatan, adanya suplemen, adanya PO Moringa, adanya kopi Sacha Inci, adanya gula Sweet Zero ni pengganti gula. Produk-produk ni adalah asbab pertama untuk kita bantu orang ramai. Niat kita untuk bantu diri kita sendiri dulu, untuk sihat. Kita makan produk kesihatan ni, insya-Allah dengan izin Allah kita dulu akan sihat. Kemudian kita nak perkenalkan kepada orang ramai supaya orang ramai pun dapat menikmati nikmat sihat, iaitu afiah, nikmat kesihatan badan. Sebab hanya orang sakit sahaja, tuan-tuan, hanya orang sakit sahaja tahu betapa bernilainya sihat. Hanya orang buta sahaja yang tahu betapa bernilainya mata. Hanya orang yang tidak ada gigi sahaja yang tahu betapa bernilainya gigi. Hanya orang yang tidak ada tangan sahaja yang tahu betapa bernilainya tangan. Tapi janganlah kita tunggu sampai benda tu diambil daripada kita baru kita nak bersyukur. Kita kena wujudkan rasa syukur ketika kita sedang ada benda tu. Barulah Allah akan tambahkan nikmat. Jadi kita produk yang ada ni kita sebarkan kebaikannya. Kita bantu orang ramai supaya orang dapat sihat. Lebih lagi zaman ni zaman COVID, tuan-tuan. Sekarang ni zaman COVID, zaman orang sakit. Kalau ikutkan graf bacaan angka COVID semakin meningkat kan. Okey. Tapi manusia dah berkumpul merata-rata. Manusia dah start berkumpul ke sana ke sini. Berkumpul pantai, berkumpul di kedai, berkumpul mana-mana lah. Di supermarket, di hypermarket, di jalanan, di kampung, di rumah, semua dah berkumpul, di asrama. Maknanya kalaulah benda makhluk ni masih ada, memang
dia akan datang dalam diri kita. Tapi yang penting sekarang ni, diri kita ni ada protection tak? Diri kita ni ada tak imunisasi ataupun immunity yang kuat dalam tubuh kita ataupun antibody? Ada. Jadi bila kita dah meningkat dewasa, meningkat berumur, antibody kita dah melemah. Jadi dengan adanya suplemen ni membantu kita untuk menguatkan antibody kita. Ada. Tak rugi tuan-tuan. Ada. Tak rugi kita ambil makanan kesihatan ni untuk diri kita. Sebab bila dah sakit, orang kata memang habis duit. Ada. Sama ada satu habis duit, satu tak boleh nak kerja untuk cari duit. Cara keluarga. Yang akan menyebabkan diri kita susah, akan menyebabkan keluarga kita susah. Mereka yang ada anak-anak kecil, ada, lagilah susah. Ada, macam mana masa depan mereka? Betul, takdir daripada Allah Ta'ala. Tapi kita ada ikhtiar. Ada, kita beri pilihan untuk berusaha. Ada, jadi di sini kita sebagai satu jentera lah. Ada, satu organisasi, satu jentera, satu kumpulan, satu jemaah, sebutlah apa-apa pun. Tapi kita nak sebarkan kebaikan ni kepada orang ramai. Di samping kesihatan, meningkatkan kesihatan juga meningkatkan ekonomi keluarga. Membantu untuk menjana pendapatan. Menjana pendapatan. Untuk menyelesaikan masalah hutang, untuk menyelesaikan masalah belanja harian yang tidak mencukupi ataupun menambah apa yang telah ada, kita cuma menampung. Jadi sejauh mana kita nak capai terpulang pada diri kita sendiri. Kita yang letakkan perkara tu dalam diri kita. Berapa yang kita nak capai. Hak mana kita nak capai dalam bisnes ataupun perniagaan Aquamed ni. Tapi yang kita bawa adalah nilai. Dalam Aquamed ni kita bawa nilai. Bukan duit semata-mata. Sebab tu kita kena menjaga ataupun menservis mereka yang telah kita invite, yang telah kita ajak dalam program kita ni, dalam usaha kita ni. Kita jangan tinggal. Kita jangan touch and go. Jangan. Kita kena jaga betul-betul. Paling kurang kita sampaikan maklumat yang betul. Ilmu yang tepat dan apa yang diperlukan kepada dia. Barulah rezeki kita tu berkat, tuan-tuan yang boleh. Barulah rezeki itu tu berkat sebab kita ada usaha terhadap orang yang kita ajak. Jadi insya-Allah kelas secara online, secara maya ni salah satu usaha daripada kami supaya kita sentiasa upgrade pengetahuan, ilmu, dan kita ada sedikit amalan sebagai pelindung diri kita. Sebab kita kena usahakan dari segi zahir dan juga dari segi batin, kerohanian kita. Sebab kita pun ada dua, satu ada jasad, satu ada ruh. Jadi kita kena usahakan supaya dua-dua perkara ni diberi cukup makan. Kalau kita, memang kita tak buat bacaan panjang-panjang. Sebab kita buat kelas harian, paling kurang adalah sebab amalan yang istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kita nak konsisten. Konsisten tu penting sebenarnya. Kita buat setiap hari, insya-Allah kalau ada rezeki, sifu-sifu saya akan join dalam kelas, kita sharing. Ataupun kita punya tim boleh kongsi testimoni, pengalaman, ataupun nak bincang cara nak marketing. Jadi kita jadikan platform ni sebagai medium untuk kita meeting, untuk kita mesyuarat, kita olah, kita baiki kesilapan, kita postmortem sini semua. Sebab kalau kita nak jumpa, mungkin ada kawan kita dari Temeloh, dari Rompin, dari Johor, mungkin nanti akan di Sabah, di Sarawak. Jadi setiap hari kita boleh kumpul sini. Kita akan buat 2 sesi, satu pagi dan satu malam. Tengok ke lapangan lah, fleksibel. Kita bukan nak fix. Kita tengok kesesuaian masa yang kita ada, insya-Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala memberkatilah usaha kita di Aura. Aura maksudnya Akademi Usahawan Rizki Walid. Rizki Walid tu nama syarikat saya, Rizki Walid Enterprise. Jadi saya daftarkan Aquamed ni atas nama company saya. Jadi akademi sama supaya kita ada satu sistem education. Sistem education yang mana bila semua orang masuk dalam sistem ni, dia akan melalui proses yang sama dan akan berlakulah duplikasi. Kita cuba jadikan modul kita ni sesimpel mungkin, sehingga makcik-makcik kat kampung pun boleh ikut, boleh tiru apa yang kita buat. Jadi sekadar itu sahaja untuk hari ini. Sekadar itu sahaja. Akan datang insya-Allah kita akan kongsikan
tips-tips ataupun ilmu-ilmu yang dapat kita dapat amalkan bersama, insya-Allah. Jadi sekian sahaja daripada saya, Syahri bin Jipenggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka